Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Saleh, nombor matrik 258677. Saya dan rakan seperjuangan akan membuat pembentangan tentang perbandingan dua budaya. Okey, pengenalan. Next. Okey, ini adalah isi kandungan kami, pengenalan. Okey, dimensi nilai Hotsuite. Okey, setiap aspek kehidupan manusia adalah berkaitan dengan sistem nilai. Nilai itu mempunyai banyak kaitan dengan keyakinan dan kepercayaan orang ramai. Dan ia boleh membantu dengan motivasi, sebab dan sebagainya untuk setiap individu. Nilai juga terlibat dalam rangkaian sosial yang lebih besar, komuniti, kumpulan, organisasi dan populasi yang lebih besar. Okey, nilai yang terkandung dalam kelompok sosial ini adalah nilai sosial. Mungkin berbeza antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tetapi sistem nilai masyarakat adalah peringkat nilai yang dihormati. Konflik sering tercetus dalam proses penentuan dan penegakan kebolehan dan nilai peribadi. Tambahan pula, nilai komponen ini merupakan nilai peribadi dan masyarakat yang cenderung berbeza berdasarkan konteks dan keadaan semasa. Okay, sistem nilai rakyat akan diselaraskan dengan kepentingan dan komitmen sosial, budaya, ekonomi dan politik. Okay, perbezaan dalam pelbagai bidang serta pelbagai minat dan komitmen. Ini menyukarkan untuk membangunkan satu set etika atau norma atau sistem nilai yang memuaskan hati semua orang. Perkara yang diklasifikasikan sebagai beretika dan bertanggungjawab dalam satu komuniti mungkin tidak terpakai kepada individu atau kumpulan dalam komuniti yang lain. Penerimaan atau penolakan sistem nilai juga boleh berdasarkan kepercayaan dan tradisi yang dipegang oleh sesuatu kumpulan. Nilai keharmonian seperti nilai agama dan kepercayaan adalah merupakan satu contoh nilai yang boleh menentukan sama ada sesuatu nilai itu diterima atau ditolak. Okay, nilai adalah dimensi yang sangat relevan dengan sikap dan amalan manusia yang menjadikannya sangat mustahak dalam penetapan pembangunan. Faktor mustahak dalam pembangunan ialah kompromi nilai atau penciptaan nilai harta antara pakar masyarakat yang pelbagai etnik di peringkat tempatan dan antarabangsa, kerana nilai harta masyarakat tempatan semula jadi dianggap sebagai satu asas atau rujukan. Kepada pemilihan ataupun penentuan nilai pembangunan negara. Struktur mengekalkan sistem nilai hartanah memerlukan pertimbangan kepelbagaian budaya dan elemen hak dan kepentingan setiap komponen masyarakat. Memang amat sukar untuk membina satu sistem nilai yang boleh merangkumi pelbagai kepercayaan, minat dan komitmen setiap komponen. Ia merupakan medan pertempuran untuk misi dan visi, hak dan tanggungjawab, tradisi dan kepentingan. Namun begitu, untuk memahami hasrat, kebahagiaan dan harapan setiap pihak dalam merancang suatu permainan pembangunan, nilai-nilai ini difahami secara bersama dan dikongsi oleh semua rakyat dan agama. Okey, seterusnya saya akan pas kepada sahabat saya untuk meneruskan dimensi nilai Hotsuite subtopik jarak kuasa. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarifkan bin Abdul Wahab, nombor matrik 259720. Saya akan membentangkan tajuk seterusnya iaitu dimensi nilai Hotsuite. Okey. Pertama, di bawah tajuk jarak kuasa. Okay, jarak kuasa ialah satu ciri budaya yang terdapat dalam sekumpulan manusia. Dan maksud dia semakin besar jarak kuasa terutamanya apabila ketua masyarakat mempunyai kedudukan dalam masyarakat, semakin tinggi tahap ketaatan kepada masyarakat itulah sesuatu masyarakat.
Dan selain di Malaysia, masih terdapat lagi beberapa negara Asia lain yang dilihat adanya jurang terhadap kuasa besar. So, Malaysia beranggapan bahawa jarak kuasa ini adalah dalam penentuan kuasa. Dia perkara yang pelik di dalam kumpulan dan syarikat di Malaysia yang mempunyai kaki tangan, yang ada rasa hormat kepada ketua mereka. Antara faktor-faktor ni yang apa menyumbang kepada nilai prospek dia lah, daripada segi geografi, pemerintahan, pendidikan dan etnik adalah 4 faktor yang dipilih Malaysia untuk penentuan jarak kuasa ni. Okay, next. Okay, pertama adalah faktor geografi ataupun demografi lah. Okay, Malaysia ni terletak di bahagian utara Khatulistiwa dan dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Dan Malaysia dibahagikan kepada 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Dan Malaysia juga mempunyai jumlah penduduk sebanyak lebih kurang 32.7 juta orang. Ini adalah jumlah ni adalah diambil daripada sumber Jabatan Perangkaian Malaysia. Dan next slide. Okay. Etnik pula, kaum di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik, sebenarnya adalah Melayu sebanyak 20%, Bumi Putra, Bumi Putra iaitu Siam, orang asli dan peranakan, Terani serta golongan kecil Bumi Putra di semenanjung Malaysia. Okay, Malaysia Timur dikenali sebagai Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Kaum Cina yang terdiri daripada 23% dan kaum India pula terdiri daripada sebanyak 7%. Manakala warga asing sebanyak 8% dan lain-lainnya lain-lain kaum terdiri daripada 0.7%. Okay, next. Dari segi pemerintahan pula, Malaysia mempunyai 3 badan, antaranya Badan Perundangan, Eksekutif dan Kehakiman. Dan komponen utama dalam sistem kerajaan Malaysia ialah perundangan yang di bawah pemerintah tertinggi iaitu yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara, Dewan Rakyat dan Eksekutif. Malaysia ditadbir oleh Perdana Menteri Malaysia dan dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri. Dan rakyat juga bebas memilih pemimpin dalam pilihan raya yang akan diadakan setiap 4 tahun sekali. Okay, next. Dari segi pendidikan pula, falsafah pendidikan Malaysia telah digubah pada tahun 1988 dan kemudian telah disemak semula untuk kali kedua pada tahun 1996. Okay, ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berpendidikan, saling berkait antara satu sama lain dari segi daya fikir, rohani dan jasmani. Okay, untuk next slide, sahabat saya akan meneruskan pembentangan ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Ashraf bin Zalina. Nombor metrik 259610. Saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya tadi dan saya akan membentangkan tentang pergelakan ketidakpastian di Malaysia. Okey, antara anggota masyarakat yang tidak berkuasa menerima dan mengharapkan kuasa itu diagihkan secara tidak sekata. Ini adalah isu asas
cara masyarakat menangani ketidaksamaan di kalangan orang di kalangannya. Susunan hierarki di mana masyarakat dengan jarak kuasa yang tinggi menerima, di mana masyarakat dengan jarak kuasa yang tinggi menerima, dan di mana masyarakat dengan jarak kuasa yang tinggi menerima. Orang ramai berusaha untuk menyamakan tagihan kuasa dan menuntut justifikasi yang tidak kesamaan kuasa dalam masyarakat dan jarak kuasa yang rendah. Berikut adalah indeks. Next slide. Berikut adalah perbezaan indeks jarak kekuasaan, PDI. Indeks jarak kuasa rendah dianggap salah jika boleh dikurangkan. Kepimpinan demokratik, semua orang atas atau bawah di bawah perundangan undang-undang yang sama. Kanak-kanak belajar berdikari, masyarakat lebih suka berdesentralisasi, orang bawahan mengharap untuk dirujuk, sistem dipersalahkan atas kesilapan, kurang ketidaksamaan pendapat dan kebanyakan orang di kelas pertengahan. Okey, untuk jarak kuasa tinggi pula adalah seperti authoritarian dan paternalistik, membuat keputusan, tidak takut bersetuju dalam membuat keputusan, kesukaran dan kecenderungan untuk mempercayai satu sama lain, kurang pertimbangan dan ambil tindakan, ada rundingan formal, tidak ada rundingan formal. Nilai kewibawaan adalah sama bagi orang yang berpendidikan tinggi dan pendidikan rendah. Seterusnya, untuk nilai dan individualisme dan kolektivisme, saya serahkan pada sahabat saya. Okey. Okey, terima kasih Cik Muhammad Amirul Ashraf. Saya Nur Azan Jaafar. Nombor matrik saya 259646. Saya akan mengupas tentang nilai individualisme dan kolektivisme di Malaysia. Individualisme boleh ditakrifkan sebagai satu keutamaan untuk rangka kerja sosial yang sangat longgar di mana individu dijangka menjaga diri dan keluarga terdekat sahaja. Sebaliknya, kolektivisme adalah mewakili keutamaan untuk rangka kerja yang rapat dalam masyarakat di mana individu boleh mengharapkan saudara mereka atau ahli dalam kumpulan tertentu untuk menjaga mereka sebagai pertukaran kepada kesetiaan yang tidak boleh dipersoalkan. So, masyarakat Malaysia lebih cenderung berorientasikan pasukan. Oleh yang demikian, kebanyakan masyarakat di Malaysia, biarpun terdapat banyak kaum namun masih tetap dalam pemerhatian yang kerap. Etnik minoriti di Malaysia, kebanyakan kanak-kanak yang lahir dalam keluarga yang terdiri daripada ibu bapa dan puak. Malaysia juga mempunyai anak yang saudara maranya terasing dan jarang berjumpa. Di sini terdapat beberapa perbezaannya antara keupayaan individualisme atau kolektivisme tinggi dan rendah. Bagi individualisme rendah atau kadar kolektivisme tinggi, ia dikelaskan sebagai kumpulan dalam atau kumpulan keluar. Selain itu, hubungannya diutamakan, komunikasi konteks tinggi, keharmonian dalam masyarakat adalah matlamat utama. Negara yang lebih miskin sangat cenderung menjadi lebih kolektivis, kadar perceraian yang lebih rendah, kadar kehidupan yang lebih perlahan. Bagi individualisme tinggi atau kadar kolektivisme rendah, hargai individu yang membuat keputusan, hargai pencapaian dan kebebasan setiap individu, dikelaskan sebagai individu mengikut ciri khas mereka sendiri, tugas sangat diutamakan, komunikasi konteks sangat rendah. So, penyempurnaan diri adalah matlamat utama. Negara yang lebih kaya
cenderung kepada lebih individualistik dan kadar kehidupan yang sangat pantas. Oleh itu, jelas kita menunjukkan bahawa masyarakat dalam Malaysia ni mempunyai nilai individualisme yang sangat tinggi atau kadar kolektivisme rendah dalam masyarakat. Ini telah menunjukkan bahawa setiap organisasi memberikan penghargaan dan kepada setiap individu yang mempunyai potensi pencapaian individu dalam organisasi di Malaysia. So, kita sambung kepada maskulin atau feminin. Ciri bagi lelaki maskulin ataupun perempuan feminin adalah dengan memainkan peranan yang sangat penting ya dalam tugas yang diberikan. Maskulin diiktiraf sebagai nilai dominan masyarakat, iaitu nilai dominan masyarakat sebagai matlamat kepada wang dan kemuliaan kebendaan. Manakala feminin pula dianggap sebagai peniaga kepada keseimbangan hidup orang di sekelilingnya. Berikut merupakan perbezaan negara bersifat maskulin tinggi atau feminin yang rendah. Pertama adalah motivasi berdasarkan pemerolehan wang kekayaan serta pengiktirafan, kemahuan dan cabaran yang dihadapi. Keduanya, suasana persekitaran tempat kerja yang penuh dengan tekanan. Pengurus tidak banyak menekankan pada sumbangan pekerja dalam organisasi dan pihak pengurusan lebih perhatian dalam menekankan pencapaian tugas berbanding kualiti hidup. Selain daripada itu, kita ada juga perbezaan negara bersifat maskulin rendah dan feminin tinggi. Dia terbalik pula ya. So, pertamanya adalah pihak pengurusan lebih tertumpu kepada kualiti hidup berbanding dengan pencapaian tugas. Lebih perhatian diberikan kepada kerjasama, keselamatan pekerjaan dan suasana mesra tempat kerja. Dan tiada tekanan di tempat kerja, sebaliknya kredit harus diberikan kepada pekerja atas sikap tanggungjawab dan memberikan pekerja lebih kebebasan dalam membuat keputusan. Maka dalam kenyataan yang dibuat oleh Porter, Samayer dan McDaniel pada tahun 2007, Hofstede ni turut menggunakan perkataan maskulin atau feminin ni dengan tujuan nak menunjukkan bahawa sifat maskulin dan feminin ni ditekankan dan sangat dihargai oleh sesuatu budaya. Maka kat Malaysia ni, ciri-ciri dimensi maskulin lebih diutamakan daripada dimensi feminin. Bertepatan dengan agama utama yang dianuti oleh masyarakat Islam yang pemimpinnya dilantik dari kalangan lelaki, di luar kelompok wanita juga tidak boleh diketepikan. Tapi di samping itu, lelaki adalah ketua kepada keluarga, ketua kepada sesuatu agama, ketua dalam masyarakat, ketua bagi sesuatu kaum. So dalam ajaran Islam, keutamaan umatnya adalah dengan menghormati pemimpin dan mendahulukan mereka. Contoh, seorang isteri haruslah menghormati dan mentaati perintah suaminya. Ketaatan sivil dan menghormati kepimpinannya dan sebagainya yang seumpamanya. So selagi peraturan yang ada tidak melanggar hukum Islam, maka kita perlu menghormati dan mengikut landas dan lunasnya. Dalam sektor pentadbiran, Malaysia kian cenderung untuk mementingkan ciri-ciri maskulin apabila kita lihat daripada cara pelantikan Perdana Menteri kita. Kerana kesemua Perdana Menteri diungguli oleh kaum lelaki. Antara ciri-ciri feminin di Malaysia, selain daripada contoh pentadbiran yang kita sebut tadi,
ciri-ciri lain adalah unsur-unsur Asia yang saling menghormati terhadap warga emas yang wujud dalam masyarakat Malaysia, seperti bila kita berjalan di hadapan mereka, kita perlulah membungkukkan sedikit badan kita sebagai tanda kita menghormati mereka dan menjaga perasaan lah. Kita hormat diorang, kita bersopan santun. Lagi kita tidak menyampuk semasa ibu bapa bercakap. Itu adalah semua sifat-sifat feminin terhormat yang sepatutnya wujud dalam nilai-nilai estetika sekarang ni. So saya serahkan kesimpulan kepada Cik Muzammil untuk menyimpulkan keseluruhan tugasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzammil Arifin bin Mat Jali, nombor matriks 258717. Saya akan membuat kesimpulan daripada tajuk perbandingan antara dua budaya, perbandingan budaya. Okey, kesimpulannya lah, secara ringkasnya dapatlah disimpulkan di sini bahawa tugasan ini memberi ruang untuk membuat penilaian terhadap dimensi nilai hostik dengan merujuk kepada negara Malaysia sebagai pilihan. Malaysia dipilih dan budaya di Malaysia dianalisis berdasarkan dimensi nilai hostik. Empat dimensi nilai hostik yang dianalisis antaranya ialah jarak kuasa di Malaysia yang mempunyai jarak kuasa yang tinggi ini kerana nilai-nilai Asia yang cenderung menghormati setiap pangkat dalam keluarga, masyarakat dan organisasi. Keduanya pula ialah analisis dimensi hostik bagi pengelakan ketidakpastian Malaysia di tahap yang rendah. Ini kerana pemimpin di Malaysia cenderung dalam bertolak ansur bagi setiap tindakan. Dan ketiga pula adalah analisis hostik berkaitan Malaysia bagi dimensi individualisme yang tinggi dan tahap kolektivisme yang rendah. Ini jelas menunjukkan masyarakat di Malaysia mempunyai nilai individualisme yang tinggi atau kadar kolektivisme rendah dalam masyarakat. Jadi ini menunjukkan setiap organisasi itu memberikan penghargaan kepada setiap individu yang mempunyai potensi pencapaian individu dalam organisasi Malaysia. Yang keempat pula adalah bagi analisis hostik ini adalah berkaitan Malaysia bagi dimensi maskulin atau feminin, menunjukkan Malaysia mempunyai tahap maskulin yang paling tinggi berbanding dimensi feminin. Jadi sejajar dengan agama Islam, iaitu yang mengutamakan kaum lelaki menjadi pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, merujuk kepada Nas Al-Quran, iaitu ayat 34 surah An-Nisa. Jadi dapatlah disimpulkan bahawa dimensi yang dianalisis ini adalah berdasarkan dimensi nilai hostik memberikan analisis berkaitan budaya di Malaysia. Dimensi ini menyediakan asas untuk memahami kesan budaya di Malaysia. Seperti yang sedia maklum, Malaysia dihuni oleh pelbagai kaum dan etnik yang berbilang kaum. Okey, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami untuk subjek komunikasi antara budaya SCCA 2043. Assalamualaikum.